Lapar je. Lapar. Ini asyik-asyik lapar je. Kawasan baru kan, Miri. Kena cari makanan. Test makanan baru pula. Cahaya cantik kan? Okey lah. Cuaca cantik. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar? Saya Azura dan Adrin. ya, kami 13 hari di Miri Sibuti ini untuk melakukan selaman. Dan ramai yang tidak mengetahui, oh ada ke tempat selam? Ada, banyak. Cuma kita kena buat rancangan yang betul. Jadi pagi ini kami akan pergi ke Marina untuk melakukan selaman. Tapi kat mana tak berapa pasti. Sebab kalau tengok dari segi cuaca ni macam best. Kan? Langit biru. Angin pun ada. Tapi mungkin ombak besar ke apa tak tahulah. Tapi apa-apa hal, kita kena pergi menyelam untuk melihat betapa cantiknya batu karang dan juga hidupan mari yang terdapat di Miri ini. Jadi saya rasa DM kita ataupun dive master masih ada dekat dive shop. Jadi kita pergi tanyalah kita nak pergi ke mana hari ini. Boleh lah. Boleh ya? Jom. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Shows? Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, jangan bohong. Baik, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar dan bagi tahu saja pun kau dengan tu bantah hadas kami merata. Usai penyalang trik baraku dah point pandai tulisan cover. Yang paling special pasti 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah seri gaduh back Dan meja workout. habis duit berbelanja tapi tak apa abang director kan ada. 13 hari kami redah Miri, berisi dan bercuti di Miri Sibuti. Ramai yang tak tahu di Miri ini mempunyai banyak tempat selaman yang menarik. Jadi, untuk mendapatkan pengalaman menyelam di sini, kita perlu pandai mengatur rancangan dengan betul. Seperti saya lalui sepanjang 11 hari di Miri ini, semuanya diatur dengan baik di mana setiap hari saya akan ke tapak selaman yang berbeza-beza untuk menyelam dan melihat betapa cantiknya batu karang dan hidupan marin di Miri ini. Ciao, kita nak pergi mana hari ini untuk selaman? Yeah, today we will go Sifeng Garden. Hey. Okay, maximum depth 17 meters. Okay, bottom time we will stay 45 minutes. Thing to see, Sifeng Coral. Mestilah, sebab tu dia panggil Sifeng Garden lah. Hazard, don't touch anything. Okay. Kalau ada hazard, kalau kita you mau bagi tahu kita yang dia bahaya, macam mana sign dia nanti? Yeah. Oh, ni. Okey. Bila kita sampai nanti kan, kita akan turun guna line atau kita turun terus saja? Oh, kita ikut the line. Ikut the line ya. Okey, Ya, senang. ikut Senang lah. Senang lah selaman kita macam tu. Ya. Jadi jom kita pergi menyelam. Jom. 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 Sifeng Garden, here we go. Sifeng Garden. Saya akan memasuki ke kedalaman di antara 20 hingga 22 meter. Dan seperti yang diterangkan oleh Acau tadi, di tapak selaman Sifeng Garden ini, saya akan berpeluang menemui sifen yang pelbagai bentuk dan saiz selain beberapa jenis lagi hidupan marin. Sifen merupakan batu karang laut jenis yang lembut. Fizikal sifen ini adalah bercabang dan memiliki kerangka yang terdiri daripada pelbagai polip silinder di mana setiap polip di koloni memiliki 8 tentakel. Sifen ataupun nama kalau dari segi lebih saintifik sikit, dianya dipanggil sebagai Gorgonian sifen. Sifen ni adalah satu jenis haiwan yang dalam air ianya bukan koral tetapi ianya boleh mendapatkan satu struktur yang keras. Sifen ni dia akan bentuk macam kipas. Kalau kita masuk dalam diving kita nampak kipas yang ini boleh tumbuh amat besar. Yang paling besar saya pernah nampak adalah lebih kurang 8 meter dia punya lebar dia. Bila kita nampak tu kita tahu ianya satu kawasan yang selalunya arus dia deras. Sifen ini juga memiliki struktur tubuh yang unik dan warna-warna menarik yang sering menjadi perhatian buat penyelam yang menyelusuri dasar lautan. Wah, terjumpa lagi dengan salah satu ikan daripada spesies ikan buntal atau pufferfish. Ini pula spesies ikan buntal yang sangat besar, dikenali sebagai giant pufferfish atau nama saintifiknya Tetraodon. Tengok saiznya, besar kan?
Ia boleh berkembang sehingga 67 cm. Fizikal ikan ini mempunyai kepala bulat, bibir yang agak tebal dan perut yang besar. Badannya berwarna hitam mempunyai corak yang berwarna putih atau kuning. Kalau jumpa lagi besar daripada yang ini, pasti saya lari. Yang itu pun salah satu daripada spesies ikan pufferfish juga. Berbeza daripada yang besar tadi, yang ini berwarna putih dan bertumpuk hitam. Nama ikan ini ialah Black Spotted Puffer. Saya nampak sesuatu yang bergerak bawah terumbu karang. Apa tu? Wow, ini adalah sotong gurita. Spesies sotong ini memang suka bersembunyi di sebalik batu-batu karang. Selaman saya diteruskan, kiri dan kanan saya pasti menemui sea fan. Apa yang saya lihat, sea fan ini tumbuh dan mampu berkembang sehingga 60 cm hingga ke 1 meter lebar. One of the attractive dive sites here is called Sea Fan Garden. The reason why it's called sea fan is because there are a lot of sea fans. Now, the interesting thing about this sea fan itself, it's a home to many small, little, tiny creatures. When I say creature, it could be from a seahorse and species of seahorse called pygmy. There are also other fishes like you can get hogfish or other small little other creatures. It's an attraction in the sea fan itself. Jom kita dekati sea fan ni dengan lebih dekat. Setiap kali jumpa sea fan, saya tengok pasti ada feather star melekat pada permukaan sea fan. Bermacam warna pula tu. Ada warna merah, hitam dan putih. Dapat juga kita lihat hidupan marin yang lain menumpang atas permukaan sea fan. Mana-mana saya pergi, saya pasti akan jumpa spesies ikan yellowtail fusilia ni. Jarang saya lihat ikan ni bergerak secara solo. Saya nampak sejenis ikan yang sedang berenang di sekitar kawasan terumbu karang. Cantiklah. Tapi dia cuba melarikan diri daripada saya. Ikan apa tu? Inilah bicolor parrotfish, iaitu ikan pala haji atau nama saintifiknya Cetoscarus bicolor. Uniknya ikan ini mempunyai mulut seperti burung nuri. Ukurannya lebih kecil berbanding jenis parrotfish yang lain. Bicolor parrotfish ini mempunyai warna putih di badan dan warna oranye yang melingkar di kawasan kepalanya. Tengok apa yang saya temui lagi. Flatworm yang berbeza corak, warna dan bentuk. Ia mempunyai bentuk yang simetri. Cantiknya hidupan laut ni. Cuba tengok dia bergerak. Agak perlahan ya. Flatworm dia dalam phylum Platyhelminths di mana semua ialah cacing. So worms kan cacing. Flatworm tu dia lebih lepeh, dia lebih rata, dan flatworm tu dia tak ada rhinophores lah. Dia worm saja, dia tak ada rhinophores sensory organ tadi tu, dan dia tak ada gills juga. Nampaknya masa untuk selaman saya dah pun tamat. Jom ikut saya berkumpul dulu di safety stop sebelum naik ke permukaan air. 13 hari kami redah miri, misi dan bercuti di Miri Si Putih. GhostNet Hunting adalah satu program kesedaran masyarakat bagi membantu membersihkan dasar laut yang dipenuhi pukat-pukat tersangkut pada batu karang. Ia adalah sangat penting kerana kita tahu yang hidupan dasar laut itu memerlukan kita untuk membantu mereka hidup dengan lebih lama. Jadi kita kena pastikan yang dasar laut itu mempunyai ekosistem yang baik. Okey, untuk memberi briefing kepada kita, saya akan paskan anda kepada Maui, dive master kita. Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita buat GhostNet Hunter. So, perjalanan kita pergi dive site tu mungkin ambil masa 20 minit ke 30 minit. Okay. So, maksimum dive site tu 14 meter hingga 18 meter. Lepas tu kita akan buat pembersihan lah macam tu. Ni untuk bagus juga untuk kesedaran masyarakat sebab Miri ni banyak nelayan. So, mungkin mereka tak sengaja pasang net juga sana, sangkut ataupun sebagainya. So, masa dive kita letakkan 45 minit ataupun 50 bar sampai itu kita naik atas lah. Okay. So, lepas tu kita akan buat 3 minit, lepas tu stop. Lepas tu kita gupus semua, kita naik. Lepas tu itu sajalah. Kita bergantung kepada cuaca, harap-harapnya semuanya baik supaya kita dapat melakukan GhostNet Hunting ini. Yeah. Okey? Okay. Ready? Yep. Yes!
So at the end of the day, we also try to make sure that we have something to give or cherish and preserve for the younger generation. For anything that you guys are doing right now, especially Azura and your crewmates going inside the ocean, remove the ghost net, that's a beautiful thing because you guys are educating the mass market out there, especially the young generation, because they are our future and they'll be the people that we entrust this planet to in the long run. Laut bergelora. Goyang-goyang sikit. Saya dan Adrian akhirnya berjaya turun ke dasar laut. Kami menerokai sekitar kawasan tapak selaman dengan visibility kami agak terhad kerana kekeruhan air di kawasan ini. One of the things that we are doing now, we are promoting actively. Number one is in fact enhancing marine life through reef ball program for us to put reef ball in strategic location throughout the coastal water of Sarawak, and this is in fact to enhance marine life to support local economy of the local fishermen. Kami berusaha untuk potong gumpalan pukat terbiar ini. Ini tidak bagus untuk hidupan marin ya. Jadi saya akan bawa balik supaya hidupan marin yang lain tidak terjejas dengan kehadiran pukat-pukat terbiar ini. Kami teruskan penerokan kami dengan harapan dapat membawa naik pukat-pukat terbiar itu. Hasil penerokaan kami berjaya membawa beberapa gumpalan pukat yang terbiar itu dan dikumpulkan dalam satu beg guni yang kami bawa tadi. Hari ini, saya dan Adrian telah berjaya menyumbangkan tenaga kami untuk melakukan aktiviti ini di perairan Miri. Usaha kecil kami ini sekurang-kurangnya mampu melindungi terumbu karang dan pelbagai spesies hidupan marin lain daripada diancam oleh pukat terbiar ini. Inilah dia pukat terbiar hasil daripada aktiviti pembersihan tadi. Nampak je macam tak ada benda. Tapi kalau nak tahu, kesan daripada tinggalan pukat yang terbiar ini akan menggalakkan pertumbuhan alga secara besaran sehingga boleh menjejaskan kemasukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis terumbu karang. Nampaknya masa untuk kami memburu pukat terbiar ini hampir tamat. Saya dan yang lain perlu naik ke atas dengan segera. Selaman kat bawah ni memberikan hasil yang baik sebab kami dapat berjaya membawa balik naik kita punya apa nama ni? Net. Ada dekat situ walaupun tak banyak. Tapi hasil tu yang sangat penting. Kita punya tenaga untuk turun ke bawah dan mencari. Net tu agak susah sikit sebab dia punya visibility agak teruk. Dia memakan masa sikit. Tapi bila kami nampak je ada net tu, Maui berjaya bawa kami ke tempat. Dan cepat-cepat kami potong, terus bawa naik lah. So, kita telah dapat satu kejayaan dalam Ghost Net Hunting ini. Good job, guys! Yeah, good job, yeah! Baik, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang dengar. Bagi tahu saja pukau. Dengan tubuh tak hadas kami merata. Upside, kenyalan ring. Barakuda point. Nasib Azura kan memang baik. Tak macam mana tak sepanjang Azura berada di Miri ni, tiba-tiba bolehlah pula beramah mesra dengan satu keluarga Pakcik Fauzi. Dan dia telah menjemput Azura untuk datang ke rumah sebab dia nak masak satu lauk yang sangat-sangat istimewa, iaitu lauk payau goreng kunyit. Payau masak kunyit. Kalau anda tak tahu payau tu adalah daging rusa. Dan dia juga nak berikan Azura satu pengalaman yang sangat-sangat berbeza. Dia adalah seorang nelayan dan dia memang selalu ke laut lah. Jadi dia nak bawa Azura bersama untuk pergi ke laut, lepas tu makan masakan dia tu. Azura memang tak sabar. Jadi apa lagi? Teruslah ke rumah pakcik. Jom. Saya disambut dengan penuh gembira oleh Pakcik Fauzi dan keluarganya. Mari sini, Dek. Ya, Kak. Suraya. Untuk masak payau masak kunyit kan? Ya, payau masak kunyit. Yang ini akan dibawa ke laut untuk kita makan-makan. Ya. Ini adakah secret recipe dari keluarga sendiri? Ni masalahnya ni makanan khazanah lah. Kalau dulu-dulu orang kampung macam tu lah. Bahan-bahan ni ada tersedia kat sini lah. Lagi sekali. Jadi, kalau nak bercuti tu jangan lupa jaga alam sekitar, ya, Dek. Baik, Kak. Saya dengar cakap Kak. Jom outside, kenyalan ring, barakuda point.
pantai itu suncover. Dengar ni. Yang paling special. Saya dipelawa oleh Suraya untuk makan aiskrim buatannya sendiri. Saya begitu teruja melihat aiskrim itu. Menggamit kenangan waktu kanak-kanak. Dah lama tak makan ni. Macam-macam perisa lah. Ni asam boy. Asam boy memang kegemaran. Ni dapat. Ini apa? Tu gula apung. Ni. Asam boy, gula apung, green tea, keladi pun ada. Ambil semualah. Sedap ni. Isi dan bercuti di Mirisi Putih. Masa tu saya dah memanaskan minyak kacang untuk menumis bahan-bahan kunyit tu ada tadi. Kunyit, serai, cabai, sedikit belacan lah di sini. Ya. Ini yang Suraya tumbuk tadi tu lah. Iyalah. Jadi sekarang kita ni tumis dah belacan ni. Bau dia. Jadi bertuah seorang sini kita ni tumis kunyit, bawang, cabai semua sini. Kita perlu letak gula sedikit. Saya rasa sekarang pun masak apa-apa pun kita akan letak gula juga kan? Gula ni kalau ditumis dia menambahkan rasa sedap sikit. Ya. Daging payang mana? Ni ada di belakang ni. Kalau anda yang tak tahu, payang tu sebenarnya rusa. Rusa. Ya, daging sekarang rusa. Daging rusa ni begini ya. Itu dia. Sedap Rusa ni sebenarnya untuk cukup makan 15 orang. Banyak Ni seekor lah ni? Tidaklah seekor ni. Bahagian tulang rusuk, tulang belakang dia. Tak boleh dicampur air dulu. Kita ni biarkan keluar air dia sendiri. Tak payah disimpan air. Ya. Jadi kalau siapa yang nak pergi makan kat tengah laut tu, kena waktu, dapatlah rasa daging payau ni. Masak kunyit kan? Dan aiskrim gula apung. Ini serai tadi untuk serai. Dia boleh buat serai. Sebetulnya serai ni tidak boleh ditumis. Jangan dimasukkan ditumis. Selalunya memang saya masak ni untuk orang keluarga yang datanglah masa open house, masa hari raya tu, saya selalu buat masakan ni. Yalah. Kadang-kadang bukannya rusa saja. Tukarlah dengan daging. Ayam tua. Ayam tua, ayam pencen tu pun nyaman dimasak begini. Tunggu dia kering sedikit. Sudah kering air asal tu tadi, baru kita letak asam jawa, garam sedikit. Lepas tu siap. Wow, dari bau aroma yang keluar pun saya dah boleh agak betapa sedapnya masakan Pakcik Fauzi ni. Hampir siap. Tapi macam rendang pula. Agaknya macam mana rasanya payau atau rusa masak kunyit orang Sarawak ni ya? Boleh. It's so good. Abu coba mana malam. I'm on top of the world. Okey, kalau Siri yang lalu akan pergi ke KK Labuan, kali ni akan nak pergi tempat baru. Kat mana kak? Tahu tak Mirisi Putih? Tak, saya tak tahu. Tak apa, kita dengar cerita ni. Baik, jom. Hai, apa khabar? Hello, apa khabar semua? Kembali lagi. Setiap kapal ada nama dan kapal yang saya naik ni namanya Pipit Baram. Siap dibina pada April 2019. Pakcik Fauzi mengemudi kapal yang kami naiki. Sementara saya dan Suraya menyediakan juadah makanan kami. Saya mengambil peluang untuk merasai terumbang-ambing di lautan sambil menggoreng ikan. Sementara menunggu lauk siap dipanaskan, sempatlah saya menikmati aiskrim yang dibawa tadi. Nyaman terasa tekak ni. Tak sabar rasanya nak mencuba masakan Pakcik Fauzi ni. Okey, makanan dah siap. Jadi apa lagi? Kita makan. Jom, makcik. Sekali. Mana Suraya? Jom kita makan. Jangan malu. Makan. Kapal kami dah berhenti. Masa untuk kami makan. Kita ambil nasi, payau sikit, sayur keladi. Lembut dagingnya. Memang sedap lah. Kuahnya memang terbaik. Wah, memang sedap. Daging dia bila masuk mulut, dia macam pecah habis. Lembut. Ya, apa? Kuah dia memang terbaik lah.
Dia pedas tapi tak pedas sangat. Sedap. Ni memang power. Batu belah serikat duek. Dan meja workout. Habis duit berbelanja, tapi tanpa abang director kan ada. 13 hari kami ledak Miri, misi dan bercuti di Miri Sibuti. 13 hari kami ledak Miri, misi dan bercuti di Miri Sibuti. Oh, Jadi sekarang saya bersama dengan Achao, Dive Master dan juga Adrian di mana kita akan memulakan debrief kita di mana kita melakukan selaman di Seafan Garden. Saya pun nak tahulah betul ke ada banyak Seafan kat bawah tu. Turun. Memang betul. Tapi bukan setakat dia banyak tapi dia besar. Kita nampak satu hidupan marin yang dia menyorok dekat bawah batu. Ingat tak? Ingat, tu octopus. Octopus, betul. Mula saya teruja juga macam, wah, octopus. Dekat Seafan tu saya nampak ada banyak feather star juga. Yang menariknya biasa saya nampak dia dekat batu je, tapi ni dia melekat dekat Seafan tu kan. Wave coral pun banyak kan? Banyak sana, yang bercabang kan? Yang warna-warni juga wave coral di sini kan? Cantik. Tapi kat situ pun kita ada nampak flatworm. Tiba-tiba saya nampak ada satu hidupan dia macam tak stable. Dia macam nari-nari. Tapi dia kecil, dia halus. Itu apa ni? Juvenile bicolor parrotfish. Parrotfish. Jadi dengan itu saya dah tulis semuanya. Tolonglah shot buku saya, Chow. Okey. Jangan lupa sign juga. Hati-hati. Alright. Itulah hari saya hari ni. Pergi berjalan jauh, pergi menyelam, ghost net hunting, duduk atas bot, makan bersama keluarga. Memang cantik lah. Jadi kita tutup buku pada malam ini dan kita akan bertemu lagi di tempat selaman yang lain. Mana tahu. Dan kalau anda nak tahu kami ke mana, pastikan terus bersama saya Azura dan juga Adrian dalam 13 hari Miri Sibuti. Selamat malam. Bekas je. Hujung akhirnya dapat juga sign tapi dekat Jazz Festival. Alhamdulillah lagi sekali. Jadi kalau nak bercuti tu jangan lupa jaga alam sekitar ni. Baik kak, saya dengar cakap kakak. Jokes outside, kenyalang week, Barakuda Point, Pantai Tusan cover. Dengar ni. Yang paling special, Pasir 13 baru discover. Orang-orang first, okey? Batu belah serikat duek demi Jawa.